Ah, tak, sekarang saya nak tengok isi dia tu. Contoh kalau kita pergi kepada ni kan, dapatan kajian ni. Apa yang ni nampak lebih kepada umum. Dia contohnya macam ni lah Puan. Kalau kita tak buat kajian ni pun, kita pun tahu penularan wabak tu akan menyebabkan ni kehadiran tidak dijangka apa tu. Yang tak dijangka. Tu betul lah. Ia tetap mengubah setiap aspek, memang mengubah. So apa-apa sebenarnya yang apa nilai apa ni daripada metodologi tu, apa yang menghasilkan perenggan ni? Itu soalan yang ni lah yang Macam research question je. bukan. Sekarang saya tak ada kaitan dengan ni. Masalah yang saya dapat ni, kalau tak ada research yang tak ada temu bual tu pun, perenggan ni boleh dibuat tanpa ada temu bual. Betul tak dia punya tu? Betul. So macam kalau letak dekat pengenalan pun boleh lah. Tak ada masalah sebab dia tak ada nilai tambah pun untuk result tu. Tu yang lepas tu kita pergi pada seterusnya kan. Apa special situasi ni kan? Bukan situasi, dia punya nak katakan kalau dah ada metodologi sini, kedapatan kajian tu mesti spesifik, mesti ada kaitan dengan metodologi. Tu yang hilang, tu yang tak ada lah sekarang ni. Contoh ni kan, bagi subjek dijalankan 3 jam seminggu, bagi membolehkan mereka mendapat ilmu dengan baik. So, daripada mana metodologi yang mengatakan ni adalah salah satu cara untuk mendapat ilmu dengan baik 3 jam tu? Adakah sebabnya kalau dalam delivery, dalam course syllabus pun dah diberitahu berapa jam seminggu kan? Dia kalau nak validate course syllabus, dapatkan feedback daripada student untuk course syllabus ni boleh ni lah, mungkin 3 jam seminggu ke 2 jam seminggu. Tapi masih lagi dia belum menjawab kenapa online tu. Okey, bila kata sini kan, dah ada kekangan dalam ni mendapatkan ilmu, maklumat semua tu. So kita balik semula, apa kaitan dia dengan pandemik? Sebab dalam kalau face to face pun masih lagi dia boleh access e-learning. Tapi yang ni doktor, saya nak relate dengan FPK tu, falsafah pendidikan kebangsaan tu, maksudnya melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan lah. Tapi FPK tu dia masih ada di situ. Dia dah ada di situ sebelum pandemik kan. So sekarang ni kita nak verify FPK tu ataupun macam mana? Kalau ikut saya sebenarnya, saya memang nak relate dengan FPK tu, tapi tak sampai. Itu kita cuba nak sampaikan ni. Dia punya tu. Tak apa, kita tengok lagi. FPK ni tak ada masalah dah lama dah kan dia punya ni. Dia tak ada isu dengan FPK. Tapi saya faham lah maksudnya kalau online ni boleh capai FPK ataupun tak, macam tu ke?
Ni malah sepanjang, kalau yang ni adalah webinar ni kepada Kementerian Pendidikan. Okey Puan, yang ni untuk ni kan, untuk rubrik kan? Ya, ada lagi tak perenggan lain yang untuk rubrik? Yang ni je. Saya tengok kepada Okey. apa? Dari segi aspek kepimpinan ataupun pembentang. Yang bawah ni pergi kepada temu bual semula kan? Ini lebih kepada okeylah, saya punya pandangan macam ni lah. Kalau yang tak ada masuk dapatan kajian ni, dia perlu dia punya kaitan dengan metodologi kajian tu perlu rapat tau. Sebab nanti kita orang baca akan tahu metodologi apa yang dibuat oleh researcher, penulis ni dalam metodologi kajian akan menghasilkan dapatan kajian. Bila nak buka untuk perbincangan nanti, mungkin boleh buka satu ni kot, satu section untuk perbincangan. Dr. Amna nak tulis apa, nak lukis apa tadi? Saya minta izin keluar dulu ada meeting sekejap. Macam mana? Puan Yuniza, mungkin kita boleh buat satu soalan dulu kot. Contohnya, bolehkah online learning mencapai macam ni ke Puan Yuniza? Betul. Lebih kurang kan, Okey, lebih okey. kurang macam ni lah kan? Ah, ah. Lebih mana? Okey, itu soalan. Soalan kajian.
Bolehkah? So kita pergi kepada masalah kajian. So masalahnya apa dia? Kita keberkesanan online learning untuk kemahiran insaniah dan nilai murni semasa belum tidak diketahui. Ini mungkin boleh jadi masalah lah kot. Dia punya ni. Kita tak tahu lagi dia punya keberkesanan. Lepas tu, objektif. Untuk menentukan, untuk mengukur keberkesanan online learning mengukur keberkesanan online learning untuk kemahiran insaniah dan nilai murni. Lepas tu kita pergi kepada metodologi. Yang pertama adalah temu bual 6 orang pelajar. Yang kedua adalah rubrik penilaian. Okey. Ini adalah metodologi. Lepas tu kita pergi kepada dapatan. So dalam dapatan kajian nak kena bagi tahu yang pertama hasil dan analisa temu bual, analisa rubrik penilaian, lepas tu nak kena bagi tahu tahap keberkesanan okey. Dapat kesimpulan. Dalam kesimpulan boleh bagi tahu kesimpulan itulah dia punya ni. Kesimpulan adalah kesimpulan tak apa, kita boleh ni lah. Saya fikir macam ni kot, Dr. ni, Puan. Okey doktor. Maksudnya doktor kalau yang hasil dapatan tu macam hasil analisis tu saya maksudnya saya terangkanlah yang jawapan student tu kan. So nanti boleh buat ni ke? Kata boleh buat kategori-kategori kot. Apa dia punya ni. Mungkin ada jawapan yang lebih kurang sama kan. Daripada situ lah nanti akan keluar berapa peratus kata macam ni, berapa orang kata macam ni. Bila nampak ada table, ada peratus, ada berapa ni, tu nampak macam satu
hasil kajian saintifik saintifik lah sedikit dia punya ni. Okay. Nanti contoh dalam ni kita tak nak banyak sangat yang dalam dapatan kajian ni, tak mau yang macam yang terlampau formal ni, yang terlampau umum. Kita nak dia contoh nanti kata apa faktor apa ni yang apa jawapan daripada student. Yang paling banyak berapa ni, beberapa jenis jawapan dia, berapa jawapan yang diberikan tu. Lepas tu berapa peratus yang setuju dengan, mungkin student kata dia kata dapat skill tu, kemahiran insania dan nilai murni. Tapi nanti kita akan tengok juga, cross check dia dengan analisa rubrik penilaian. Sebab hasil dan analisa temu bual ni student punya perspektif. Ya, rubrik penilaian adalah satu benda yang betul lah yang akan digunakan untuk OBE nanti, contohnya nak tentukan tercapai tak capai objektif yang diperlukan. CLO tu dicapai ataupun tak. Tu saya punya ni lah, saya punya mungkin pun boleh letak ni kan, letak lebih kepada yang temu buat 6 orang pelajar ni nak kena contoh dalam ni kita kena ada berapa, apa soalannya, soalan mungkin ni cara merekodkan jawapan. Apa 6 orang pelajar ni, cara memilih responden, pun dia panggil sampling lah. Assalamualaikum Doktor. Salam. Ya, jadinya dalam metodologi UNIZA ni, Puan UNIZA ni, so dia kena masukkan juga kan? Soalan tu kan dalam ni kan? Betul tak? Yalah ni soalan dia. Soalan-soalan dia tu kena dikemukakan sekali kan? Dia perlu beritahu lah. Okay. Cara dia rekodkan jawapan, cara dia buat transkrip. Okay. Lepas tu cara dia analisa. Kemudian analisa. Okay. Nak kena beritahu semuanya. Okay. Dalam rubrik ni pun, tapi yang sebelum kita lupa metodologi ni termasuklah cara pengajaran sebelum tu. Nak kena ajar dulu. Baru kita boleh interview. Betul tak? Baru kita boleh buat temu bual. Lepas tu baru boleh buat rubrik penilaian. Yang rubrik penilaian ni mungkin boleh beritahu cara nak membangunkan rubrik. Cuma nak kata validation dia nak letak dalam ni dalam validation. Analisa, cara untuk analisa tu, cara analisa. Yang temu bual ni pun cara analisa. Dia bukan analisa. Analisa akan masuk pergi ke dalam dapatan kajian. Dalam metodologi ni cara kita nak dapatkan tu. Macam nak analisa supaya kita dapat rekodkan kita punya dapatan kajian. Boleh ke, Puan? Boleh Doktor, saya cuba. Ni mengembangkan lagi lah kita punya apa ni. Okay. Cara pengajaran ni sampai saya dah ada tadi. Tapi dah student kata 3 jam kan. Cuma bila dekat dalam metodologi kajian tak dinyatakan.
So kena letak juga dekat meta ke? Betul. Bagi pandangan saya kena letaklah supaya kita nak beritahu kepada pembaca yang kita dah buat ni. Kita dah ajar dulu, kita dah menyampaikan dulu, baru kita boleh access dia punya ni. Dia punya ke sama ada dia dapat tak menguasai nilai murni dengan tu. Pembangunan insaniah. Mungkin boleh letak satu perenggan je lah untuk ni. Pengajaran tu berapa minggu. Atau berapa minggu. Tempoh. Teknik mengajar macam mana. Sama ada pergi kepada lecture ke tutorial ke contohnya. Tempoh, teknik. Lepas tu bila temu buah ni dibuat. Saya beri contoh kat sini. Bila dilakukan temu buah. Sebabnya kita nak kena contoh minggu 14-17 minggu ke berapa. Oh, okey. So kena detail macam tu lah. Dia punya ni. So ni saya contoh lah yang kalau ada nak masukkan yang lain pun boleh tambah. Tak ada isu. So bila dah ada macam ni akan nampak satu metodologi yang agak konkret lah. So kalau nak bahagikan pun selalunya saya akan, kalau saya tulis, saya suka contoh ni cara pengajaran dengan ni. Saya akan bagikan dia sebagai satu subsection. Temu bual, satu subsection. Rubrik penilaian ni satu subsection yang lain. Tapi di bawah metodologi. So nanti bila sampai kepada dapatan kajian, selalunya saya akan gunakan ni juga analisis temu bual tu. So analisis rubrik penilaian. Lepas tu nanti boleh gabungkan kedua-duanya. Mungkin dalam 1 dan 2 ni, nombor 1, nombor 2 ni dia agree antara satu sama lain. Mungkin juga dia tak agree antara satu sama lain. Itu dia punya ni lah kenapa nak kena ada ni tahap keberkesanan tu akan dinilaikan ataupun dibincangkan dalam lepas ada hasil bual, hasil rubrik. Mungkin Puan Niza boleh bagi ni kot, boleh jadikan lebih spesifik dan jangan terlampau banyak yang maklumat yang umum. Sebab dalam paper kita tak nak umum sangat. Literature review boleh literature review boleh tengok ke ni kemudian yang utamanya bila dah ada masalah kajian, metodologi kajian dan dia punya dapatan kajian ni selalunya dah boleh siap paper dah. Kalau nak mudah, dia punya ni mungkin boleh buat ni dulu, boleh tulis abstrak dulu. Dalam abstrak tu kan ada 5 elemen kan. Yang pertama, pengenalan. Metodologi. Dapatan. Kajian utama. Dapatan utama kajian. Lebih kurang. Dia nak yang penting je lah. Dan satu lagi adalah 1, 2, 3, 4. Dia punya outcome lah. Outcome ni dia lebih general daripada ni, dapatan utama kajian. Apa
apa impak kajian dapatan ni terhadap kehidupan contohnya. Boleh ke Puan? Saya cuba doktor. Saya tahu agak berat juga nak tulis ni. Itulah dia punya ni. Ya. Ni, sebenarnya kami ni biasa buat dalam bentuk kualitatif sebenarnya. Jadinya bila yang kawan saya ni Nisa dan saya sendiri pun lah biasa kualitatif. Bila nak pergi ke kuantitatif tu memang ada masalah lah sebenarnya kan. Dari segi macam mana nak buat hasil dapatan kajian, analisis dan sebagainya tu sebenarnya. Kalau katakanlah tajuk ni kalau nak pergi ke arah kualitatif, agaknya macam mana Prof? Kalau nak kualitatif buang je lah yang rubrik ni. Rubriknya. Saya punya tadi saya dah maklumkan pada Puan Niza dah. Mungkin yalah. Kalau tak nak menyusahkan diri sendiri, mungkin boleh consider, boleh pertimbangkan untuk keluarkan rubrik penilaian ni. Oh, okey. Sebab kalau ditulis secara detail, untuk temu bual ni pun dah cukup dah. Okey. Untuk satu paper yang ni kan kita pun yalah. Sebabnya daripada satu paper ni pun boleh dikembangkan kan Prof kan? Betul. Jadinya dalam terpulang kepada penulis lah sama dia nak masukkan tak ataupun tak rubrik ni. Okey. So itulah dia punya ni. Saya punya pandangan masalah kajian kita dah ada dah. Soalan kajian ni, inilah soalannya. Betul lah ni. Kita nak mapkan dia dengan FPK tu. Tapi masalahnya sekarang bila ada pandemik dia, online tu berkesan tak berkesan untuk kemahiran insaniah. Kita spesifikkan pada ni, kemahiran insaniah dan nilai murni ni. Nak kena tahu berkesan tak berkesan. So cara dia, objektifnya nak ukurlah keberkesanan. Cara nak ukur keberkesanan, kita buat temu bual. Tapi sebelum nak buat temu bual, kena ada soalan. Kena ajar dulu. Kena ajar dulu siapa yang nak ni ditemu bual ni. Lepas tu barulah kita ni pilih siapa nak ditemu bual, macam mana nak buat semua tu. Lepas tu nanti kita analisa lah temu bual tu. Lepas tu bagi tahu lah berkesan tak berkesan online learning ni. Lepas tu buatlah kesimpulan. Tak ada panjang pun, tak perlu panjang. Maknanya maknanya ethical kita ni perlu dalam keadaan yang ringkas dan padat, betul tak? Ringkas dan padat dan ringkas dan padat. Jangan masukkan jangan satu benda kesilapan umum Jangan kita bukan tulis macam buku atau apa ni tau. Tu saya tanya tadi, kalau kata nak buat book chapter, yang ni sesuai untuk book chapter, just tukar sikit jadi book chapter. Tapi kalau untuk paper, kita nak kena padat dan tak boleh letak benda perkara-perkara yang terlampau umum. Contoh yang kadang kalau dalam jurnal tu yang saya lihat lah kan, secara yang kadang tiga pages je sebenarnya kan Prof? Betul. Dalam 3 pages je, tak adalah macam tu tadi sampai yang biasa kita buat sampai 10 yang dalam proceeding tu kan. Saya pun selalunya kalau saya tulis paper untuk ni 3-4 muka surat tu dah kira ni dah. Dah kira panjang dah tu 4 muka surat, kecuali kalau ada jurnal yang betul-betul kalau untuk PhD punya kerja tu lain lah. Itu memang panjang dia punya ni. Dan ialah kalau untuk yang kita punya yang biasa-biasa ni, yang bukan PhD, kita setakat buat research yang bukan mudah lah, ringkas tu. Nak tulis pun tak banyak sangat. Yang punya tu. Sebab tu ringkas dan padat. Itu saja. So itulah dia punya ni.
Saya rasa Puan Yuniza dah boleh kot. Ya? Okey. Boleh Saya nak dibantu share di juga mana ajak benda doktor. ni? Saya boleh share dalam ni ke? Dalam kita punya chat ke? Dekat chat boleh kok. Oh, cuba ni ya. Select the file to edit the permission. So allow editing lah, boleh lah Kak. Boleh. Okey. Boleh ni lah, tengoklah tu. Terima kasih Okey. banyak-banyak doktor. Tak apa, nanti kita ni boleh. Selepas ni siapa ni ya? Kita nak bincang yang mana pula? Yang saya pula Prof? Saya ada dua tajuk. Adakah dalam dekat dokumen Prof tu ada dua ke? Ada dua. Tak apa, mana-mana satulah. Nak pilih yang mana? Dengan Ibrahim tu, Pak Ibrahim. Dengan RCMP. Oh, ni bukan. Yang ni bukan. Tengok yang ni. Yang ni. Yang ni. Sebab saya rasa ada satu benda yang tertinggal lah rasanya. Yang ni nak merujuk kepada macam mana saya nak cerita ni. Merujuk kepada saya menggunakan kuantitatif 5/3 buah kampus, pencapaian pelajar tu tadi. Saya pernah lupa dah sebabnya memberikan aplikasi dah saya dapatkan pada pelajar dalam mencapai itu. Maknanya dia nak tengok pelajar tu tadi capai ke tidak pembelajaran tu tadi berdasarkan kepada markah mereka. Pak Ibrahim ada tak Pak Ibrahim? Sekejap ya, apa ni Prof? Saya kena tanya dia ni. Ya, apa dia Ustazah? Betul kan? Analisis ya, kita berdasarkan apa yang penilaian pelajar buat bagi pada kita, and then kita pindahkan ke sinilah. Di situlah kita kaitkan dengan keberkesanannya. So dalam ketika kita mengajar ini, penilaian-penilaian tu dah dibuat. Jadi kita ambil ketika berlaku COVID tu sajalah. Jadi 3 kampus kita dah ambil seperti yang tertera. And then di situ kita analisis lah, tengok berdasarkan skor dibagi, dan itulah apa yang kami dapat. Okey doktor ya. Saya rasa macam ada satu yang tertinggal, kepentingan kajian. Tak apa. Ada. Tak siap saya. Ya betul. Kan? Apa ni Pak Ibrahim?